Okey Datuk Seri, kalau boleh Datuk Seri kongsikan persediaan Perak setakat ini dan apakah kekuatan produk yang hendak dijual oleh negeri Perak ini kepada pengunjung dalam kempen Tahun Melawat Perak pada 2024 kali ini? Adakah daripada tempat-tempat bersejarahnya, makanannya ke, budayanya ke, atau bagaimana Datuk Seri? Okey, terima kasih. Bila saya dimaklumkan bahawa tahun hadapan ada 3 buah negeri di Semenanjung ini yang akan menawarkan peluang pelancongan. Jadi saya bagi tahu kepada rakan-rakan saya di Perak, kita tidak boleh menghalang pelancong untuk pergi ke Melaka. Kita tak boleh menghalang pelancong untuk pergi ke Perlis. Apa yang penting ialah kita cuba sedaya upaya untuk menarik seramai mungkin pelancong datang ke negeri Perak. Jadi kerana itu sudah tentu kita perlu untuk menawarkan pakej-pakej pelancongan yang boleh menarik pelancong ke negeri Perak. Jadi kerana itu di negeri Perak ini kita katakan tahun depan tahun melawat Perak 2024 ni kita memberi sasaran untuk menarik seramai mungkin pelancong-pelancong domestik dan juga pelancong-pelancong daripada luar negara. Untuk pelancong domestik ni tak apa, dia boleh berkereta. Dia boleh berkereta ataupun dia boleh menggunakan khidmat ETS ataupun komuter. Itu dia boleh lakukan. Tapi untuk pelancong daripada luar ni, sekarang ni kita ada penerbangan terus daripada Singapura ke Ipoh 3 kali sehari. Dan ada penerbangan terus daripada lapangan terbang Senai di Johor ke Ipoh. Jadi apa yang telah kita lakukan ialah kita cuba untuk berunding supaya syarikat-syarikat penerbangan yang sedang beroperasi sekarang untuk menambah bilangan penerbangannya ke Ipoh. Okay? Sama ada daripada Singapura ataupun daripada Johor. Tapi pada waktu yang sama, Esko Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab kepada pengangkutan dan juga pelancongan sedang berusaha keras untuk cuba mendapatkan laluan baru daripada luar negara, sama ada daripada Hong Kong atau daripada Bangkok, ya, untuk membawa pelancong terus ke Ipoh. Yang ini sedang dilakukan dan saya yakin jika ia betul-betul dapat meyakinkan syarikat penerbangan ini, kita akan dapat menjayakannya. Itu perkara yang kita buat kerana kita nak mempermudahkan kehadiran pelancong-pelancong direct flight. Dia tak payah transit di mana-mana lapangan terbang lain. Tapi pada waktu yang sama macam saya sebutkan tadi, kita ada apa yang dipanggil tarikan tentang makanan yang lazat di Ipoh. Sekarang ni pun ada orang yang menggunakan khidmat ETS ataupun Singaporean, dia datang dengan kapal terbang pagi khusus untuk makan dan dia balik lepas makan. Mana pelancongan dari aspek makanan ini juga memberi tarikan. Jadi kalau boleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dapat berkolaborasi dengan negeri Perak, mungkin boleh mewujudkan kos khas daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Untuk ke Ipoh, dia tidak bawa orang sampai ke Penang, tapi setakat Ipoh, Kuala Lumpur Ipoh, and then balik ke Kuala Lumpur. Itu boleh dilakukan sebab saya dimaklumkan oleh kawan-kawan sekarang untuk membuat tempahan online tiket ETS ni 1 bulan sudah penuh. Betul. Sudah penuh. Betul. Bermakna kalau melihatkan kepada pasaran itu, jadi kalau Kereta Api Tanah Melayu boleh berkolaborasi dengan kita, tambah kos atau tambah kekerapan pergerakan ETS itu akan memberi sumbangan baik kepada negeri Perak. Itu benda yang kita harap dilakukan. Tapi saya sangat bersyukur kerana pembinaan Lebuh Raya Pantai Barat, WCE, dijanjikan akan siap sepenuhnya pada 31 Disember 2023. Kita tahun melawat Perak ni 1 Januari 2024. Bermula tahun hadapan Datuk Seri, ya. Bermakna dengan siapnya WCE ini, dia akan satu lagi memberi kebaikan kepada pelancong-pelancong domestik ataupun pelancong antarabangsa untuk datang ke Perak. Sebab daripada Selangor dia boleh melalui itu, dia boleh pergi ke Bagan Datuk. Daripada Bagan Datuk boleh pergi ke Pulau Sembilan.
Ya. Dia boleh pergi ke Teluk Intan. Kita ada Menara Condong di Teluk Intan. Okey. Dia boleh pergi ke Pangkor. Ke Pangkor daripada WCE itu. Dia boleh pergi ke Pasir Salak. Dia juga boleh pergi ke Taiping. Sebab WCE ini akan tamat di Cakap Jering. Bermakna dia boleh pergi ke Taiping, iaitu bandar warisan. Betul. Dia boleh pergi ke Bukit Gantang. Dan itu satu contoh bagaimana penggunaan lebuh raya baru ini tepat pada masanya, dia siap dan membantu untuk membolehkan lebih ramai pelancong datang ke negeri Perak. Selain daripada mereka menggunakan lebuh raya plus yang sedia ada ini. Maksudnya ada dua laluan yang berbeza. Ada dua laluan yang berbeza dan ia sangat berguna kepada pelancong-pelancong. Betul. Bermaknanya kalau pelancong Datuk Seri kalau nak pergi menghala ke Lumut ke Bagan Datuk ke, boleh lalu daripada WCE. Boleh. Kalau dia nak pergi menghala ke Ipoh direct terus, boleh kita boleh lalu ke Highway Plus. Okey, jadi mudah untuk sebenarnya pelancong-pelancong baik dari luar negeri Perak ni sebenarnya untuk berkunjung ke negeri Perak. Dan dulunya ada kebimbangan, kadang-kadang dikatakan berlaku kemalangan jalan raya di terowong, jadi orang bimbang. Orang bimbang. Now tak perlu bimbang sebab ada pilihan. Ada pilihan. Ada pilihan, mereka boleh menggunakan WCE. Betul. Okey.